Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, diorang menggunakan sistem barter. Yes, iaitu menggunakan sistem tukar barang. Tukar barang ya, barang dengan barang. Sebab zaman dulu mereka belum ada sistem mata wang lagi. So mereka tukarkan barang dengan barang. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, berlakulah perdagangan secara tempatan, dan yang kedua, perdagangan jarak jauh, di mana masyarakat dari kawasan tamadun yang berbeza, okey, berbeza bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan besi. Jadi berlakulah kegiatan perdagangan. Contohnya antara masyarakat Sumer dengan Mesir. Maknanya antara masyarakat tamadun Mesopotamia dengan masyarakat Mesir. Mereka mereka bertukar-tukar barang. Tamadun dengan tamadun. Ada juga tamadun seperti masyarakat Sumer iaitu di Mesopotamia, okey, berniaga dengan orang-orang di tamadun Indus iaitu di Mohenjo-daro. Jadi nampak tak? Perdagangan berlaku. Okey. Diorang potong rambut pakai je lah. Okey, pakai je lah teknologi yang mereka ada. Sebab okey, zaman ini di mana mereka telah menemui besi, mereka telah buat pisau, mereka telah buat kapak. Jadi mereka telah menggunakan banyak senjata-senjata itu untuk memotong memotong rambut dan sebagainya. Yes. Baik. Okey, baik. So kita lihat di sini ya. Ilustrasi menunjukkan kegiatan perdagangan pada zaman Mesir purba. Itu sebenarnya ya. Baik. Kemudian yang kedua kita lihat sistem pemerintahan. Supaya tak nampak chat. Okey, just kecilkan chat lah, itu saja. Okey. Sebab tu cikgu pesan supaya jangan menggunakan Lepas group tu chat cikgu itu dalam ya. mobile tu ada satu bel kecil dekat hujung Ya. mobile tu, kau Ah, tekan lepas tu cakap letak mute. Pasal nanti tak nampak. yes, betul. Okey. Sebab itu cikgu tak ada masalah. Okey, cikgu bukan tak boleh disablekan, boleh. Tetapi cikgu nak kamu semua bertanggungjawab sendiri. Anda tahu anda bukan keseorangan Ingat kamu bukan keseorangan dalam kelas ini. Kamu ada 62 orang. 62 orang dalam kelas ini. So, hati-hati bila kamu menulis di group chat sebab 62 orang yang akan memerhati. Jadi kalau kita kalau kita bijak, tunjukkan kebijakan. Kalau kita pandai, tunjukkan kepandaian. Kalau kita beradab, tunjukkan keadaban kita. Kalau kita malu, tunjukkan tak payah tunjuk lah. Okey, tak payah tunjuk. Okey. Bahaya. Okey. Kalau cikgu cakap tadi nanti mesti terpelik lah pelik Ah, sangat. okey, jangan. Okey, jangan. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Seterusnya, tamadun dulu, kalau kita lihat dah ada sistem pemerintahan. Hebat dulu ya. Dah ada kerajaan. Kerajaan tu dibentuk untuk apa? Kenapa kerajaan dibuat? Untuk urus pemerintahan kota. Yang mana kota dulu seperti di Mesir, seperti di Mesopotamia kan, daripada kecil tepi sungai tu lama-lama berkembang jadi besar. Jadi sebuah kota yang besar, jadi bandar. Kenalah ada satu kerajaan yang uruskan. Kalau tidak, huru-hara lah. Jadi kerajaan dibentuk untuk uruskan pemerintahan kota yang berkembang pesat akibat daripada pembentukan bandar. Yes. So pada peringkat awal orang dulu-dulu ya, pemerintahan negara-negara kota ini diketuai oleh pendeta. Kalau ada pelajar tanya, cikgu, pendeta tu apa? Pendeta tu adalah ketua-ketua agama pada zaman itulah. Ketua-ketua agama. Dia yang memimpin negara pada waktu itu. Tetapi lama kelamaan raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Raja telah dibantu oleh para pegawai daripada golongan bangsawan dan juga
pendeta memerintah negara kota. Raja dibantu oleh pegawai-pegawai daripada golongan bangsawan. Golongan bangsawan tu macam mana cikgu? Yes. Okey, golongan bangsawan ni kalau macam kerajaan Melayu Melaka, okey, dia ada apa tahu? Raja, kemudian golongan bangsawan tu golongan-golongan pembesar seperti apa? Bendahara, temenggung, penghulu bendahari, kemudian laksamana kan. Itulah dia, okey, dikatakan sebagai golongan-golongan bangsawan. So zaman dulu tamadun awal pun dah ada golongan-golongan bangsawan ni ya. Dan golongan bangsawan ni biasanya daripada orang-orang yang ada nama, orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada lebih ilmunya. Dia jadi pembesar dan pegawai. Sebab itu, okey, macam kamu semua, kenapa kamu mesti belajar? Kenapa mesti belajar? Supaya Dapat ilmu. nak dapat ilmu, dan dengan ilmu itu kamu boleh membantu masyarakat dan kamu boleh membezakan antara kamu orang yang luar biasa dengan orang yang tak ada ilmu di luar, iaitu orang biasa-biasa. Nampak tak? Nak jadi orang luar biasa kena ada ilmu. Sebab tu kamu kena belajar. Sebab apa? Nak jadikan kamu orang yang luar biasa. Itu sebenarnya. Okey? Jadi fahami, aku nak jadi orang luar biasa, kena ada ilmu. Bukannya aku nak jadi orang luar biasa, kena mahir, kena expert main PUBG atau expert main ML atau selalu menang dalam Among Us. No, bukan itu. Okey? Ingat, dengan ilmu. Okey? Baik. So selain itu, bagi melicinkan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Sebab itu dalam sistem pemerintahan orang dulu dah ada undang-undang. Nanti kita tengok apa undang-undang yang diorang ada. Baik. Kemudian yang ketiga cirinya iaitu mereka dah buat bandar. Pembentukan bandar. Zaman dulu pun tamadun awal, tamadun di Mesir, di China, di India dan juga di Mesopotamia, diorang dah ada bandar rupanya. Sebab perkembangan dalam bidang pertanian ini menyebabkan manusia mula membina penempatan yang kekal. Macam cikgu cakap tadi kan, orang yang bertamadun, mereka dah tak berpindah randah. Iaitu berpindah randah tu ialah nomad. Mereka tak mau berpindah randah lah. Kan? Asyik kejar makanan je kan. Tak. Diorang nak hasilkan makanan di tempat yang kekal. Maka sebab itu mereka membina penempatan yang kekal di satu tempat aja. Jadi, kewujudan penempatan kekal di sesebuah kawasan itu mula-mula dengan kampung. Mula dengan kampung. Siapa kat sini tinggal kat kampung? Siapa kat sini masih tinggal di kampung sekarang ni? Ya. Ya, Razan masih tinggal di kampung. Iaitu kampung Bukit Kapar. Betul, Razan? Ya, ada siapa lagi yang tinggal di kampung? Bangi bukan kampung, Bangi tu bandar, pandai. Okey. Kena bezakan Belah keluarga saya dua-dua duduk kat bandar. Kampung. Puchong, okey, ada yang tinggal kat Meru. Ya, ada di kampung Meru. Itu. Mula-mula orang-orang dulu tinggal di kampung. Tapi kemudian apabila penduduk-penduduk kampung tu bertambah je besar. So pertambahan penduduk ini menyebabkan kawasan kampung tu berkembang. Okey, berkembang, kemudian dia disatukan membentuk bandar. Bila kampung kecil campur dengan kampung kecil, campur lagi kampung, jadilah satu bandar. Okey. Mic cikgu makin slow. Betul ke mic cikgu makin slow ke? Tak ada. Ada okey je. Dia punya Okey je, cikgu. down. Okey. Tak apa. It's okay. Okey. Sebenarnya KL ini adalah gabungan beberapa kampung. Dia bukan kampung lagi dah. Dia bergabungan banyak taman-taman. Okey, gabungan banyak taman-taman menjadi Kuala Lumpur sebenarnya. Dan Kuala Lumpur adalah 100% bandar, bukan kampung lagi dah. 100% bandar. Itu di Kuala Lumpur. Okey. Baik.
Bandar, beza kampung dengan bandar. Bandar penduduk dia lagi ramai, lagi banyak dan mempunyai pelbagai latar belakang dia, dan antara ciri kos lagi mahal lah, bandar lebih maju, betul. Dan antara ciri-ciri bandar itu termasuklah apa tahu? Pelan susun atur bangunan dan penempatan yang tersusun. Maknanya rumah-rumah dibina sebaris, ada jalan raya yang lurus, ada simpang, ada traffic light, kemudian ada bangunan tempat, ada kawasan untuk perniagaan seperti kedai-kedai runcit, Speed Mart lah, kemudian ada 7-Eleven lah. Itu bandar. Itu bandar. Okey, semua kemudahan ada kat situ. Jadi rumah-rumah kediaman pula, okey, macam dulu rumah-rumah kediaman dulu pun okey mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi dan juga tandas. Ingat satu ketika dahulu, okey, manusia ni okey tidak memiliki sistem tandas, tak ada. Sehingga tahun-tahun 1800, 1700 manusia even pada zaman England maju, mereka tidak ada sistem tandas. Tidak, mereka buang di merata-rata tempat. Ada yang buang dalam sungai, ada yang membuang ada yang mengorek dalam tanah, ada yang membuang di tepi parit. Ya. Kemudian barulah tak ada. Kemudian barulah mereka buang dekat mana? Okey, ada yang buang di Saya dalam dengar bowl. dekat India masih ada orang buat macam tu. Ya, Dekat ada. tepi sungai kan cikgu ada? Ya, ada juga. Mereka zaman dulu sehingga sampai di Eropah Eropah pada tahun-tahun 1800 mereka membuang di dalam apa tahu? Di dalam satu bowl. Okey, satu bowl, kemudian bowl tu akan diletakkan di luar rumah. Di luar rumah. Ya. Waktu malam barulah ada orang yang datang ambil, kutip dan buang jauh-jauh. Ibarat macam sampah lah kan cikgu? Ya, betul. Ibaratkan macam buang sampah macam tu. Jadi sistem tandas, bilik mandi ni semua baru lagi. Baru dalam tahun 1900 macam itulah. Baru lagi ya. Jadi bersyukurlah. Ya. Okey. Baik. Kalau bekas yang pegang tu pecah, kalau pecahlah dia. Nak jadi apa lagi? Tak. Itu belum ada sistem. Dah lama kemudian baru ada sistem ya. Bersyukurlah kita kerana rumah kita semua dah ada sistem tandas tu. Okey. Baik. Kemudian dalam pada zaman dahulu, kalau kita lihat kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik. Zaman dulu pun dah ada pasar. Tamadun-tamadun awal ni dah ada pasar, ada rumah ibadat dan ada kawasan kediaman, tempat tinggal. Kemudian ada sistem perparitan. Kemudian dah ada pembentungan. Yes, betul. Okey, sistem tandas perlu supaya apa? Tidak berebatnya penyakit kolera ataupun penyakit taun. Okey, taun tu maknanya cirit-birit dan pelbagai lagi yang menyebabkan penyakit tu berjangkit. Jadi sebab itu penyakit kolera ataupun taun sudah lama tak dengar. Sebab apa? Kita dah ada sistem tandas dan sistem kumbahan yang telah membersihkan. Jadi bersyukurlah kita kerana ada sistem perparitan dan sistem kumbahan yang baik. Baik. Kemudian pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan-kawasan sempadan. So itu yang berlaku untuk pembinaan kota. Thank you. Okey. Baik. Kita lihat di sini ya. Ini gambaran sebuah bandar pada zaman Tamadun Indus. Cikgu zoomkan kat sini. Okey, kamu lihat. Inilah dia gambaran ya. Di mana dia berlaku di tepi sungai. Nampak tak? Ada sungai. Kemudian kapal-kapal boleh berlabuh kat situ. Kemudian dekat situ ada kawasan bandar. Ada rumah-rumah yang teratur. Okey. Kemudian ada apa? Ada macam pelabuhan. Kemudian ada saliran air yang masuk. Nampak tak? Jadi inilah dia sebuah bandar yang wujud dalam zaman Tamadun Indus dulu. Nampak tak? Maknanya zaman dulu pun
manusia telah mewujudkan satu tamadun. Tamadun tu apa? Pencapaian, kemajuan. Orang-orang dulu. Hebat orang dulu. Ya. Sekarang ni rumah teratur. Sekarang ni lagi teratur. Lagi teratur zaman sekarang. Maknanya kita dah lebih majulah kita. Ya. Kemudian kita lihat di sini pada peringkat awal bandar menjadi pusat kegiatan politik. Okey, bandar tu buat apa? Ada ekonomi, maknanya ada perniagaan, kemudian ada kebudayaan tempat orang-orang bekerja bagi kawasan sekitarnya. Kemudian bandar tu berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun menjadi asas kepada kelahiran tamadun-tamadun awal dunia. Bandar pertama, okey. Okey. Kalau nak cerita memang panjang. Sebenarnya banyak bandar-bandar seperti di London, kemudian di New York. Okey, dulu satu ketika dahulu antara bandar-bandar yang kotor sebenarnya. Okey. Okey. Tak tahulah Sirah. Okey. Kita lihat di sini, bandar pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masihi. 4000 sebelum Masihi. 4000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa dah ada bandar. Dah ada bandar. Dan kita lihat kota-kota utama pada peringkat tamadun awal ialah Ur dan Uruk yang berhampiran sungai Tigris dan Euphrates. Okey. Kemudian bandar Memphis di sungai Nil. Kemudian Mohenjo-daro di sungai Indus. Dan juga bandar Anyang di sungai Huanghe. Jadi itulah sebenarnya kalau kita lihat bandar-bandar utama pada suatu ketika dahulu. Okey. Bermakna ada pembinaan bandar. Itu ciri yang ketiga. Okey. Ciri yang keempat iaitu pengkhususan pekerjaan. Okey. Bila bandar tadi, kita cerita pasal bandar tadi yang tak suka bina apa? Tak suka binaan. Okey. Semua ada binaan ya. Perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk. Maknanya penduduk makin ramai. Hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Mungkin ramai yang akan tanya, cikgu, apa itu pengkhususan? Baik, pengkhususan ini sebenarnya adalah, ingat tak cikgu cakap bahawa orang zaman prasejarah dulu, zaman batu dulu, zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam, dia orang dulu kan, dia orang tak pandai bercucuk tanam. Mereka apa? Semua hidup untuk apa? Cari makan. Kan? Pergi memburu binatang, menangkap ikan, bertanilah apa semua kan. Kerja nak hidup aja. Tapi bila dah bandar tu semakin besar, maka mereka dah buat specialist. Mereka dah tak fikir pasal makan sangat. Mereka dah jadi apa? Banyak ada pekerjaan-pekerjaan, iaitu peluang-peluang pekerjaan yang baru. Seperti apa? Pengutip cukai, jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai, ada yang jadi tentera, ada jadi yang petani, dan ada yang bekerja dalam bidang pentadbiran. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin akan ada pertanyaan. Cikgu, kalau dia orang jadi tentera, kemudian ada yang kerja di bidang pentadbiran, macam mana mereka nak makan? Jadi di situ kalau kita lihat kalau kita lihat di situ bahawa tentera, kemudian jurutera tadi, pengutip cukai tadi, mereka mendapat gaji. Dan gaji itu dalam bentuk makanan, seperti mereka dapat dalam bentuk gandum, mereka dapat dalam bentuk daging, mereka dapat dalam bentuk makanan. Nampak tak? Mereka dah tak bekerja untuk cari makanan, tapi mereka bekerja khusus mengikut kemahiran mereka. Okey. Baik. So kalau kita lihat ni, baik, satu soalan Mardia. Cikgu, bukan dari zaman Nabi Adam ke dah start cucuk tanam? Cikgu sokong, ya. Memang daripada zaman Nabi Adam tu dah bercucuk tanam. Tetapi masalahnya di sini adalah kalau kita lihat, kita belajar, adakah kita belajar ni, sejarah ini bermula daripada Nabi Adam ke daripada zaman Paleolitik? Kita belajar daripada zaman Paleolitik kan?
Jadi kita belajar bagaimana manusia berubah menjadi semakin baik. Jadi daripada yang tak tahu kepada tahu. So manusia yang mula-mula tak tahu bercucuk tanam menjadi tahu bercucuk tanam. Dan ini adalah daripada sudut teori ahli sejarawan. Kalau daripada Al-Quran, confirm dikatakan bahawa memang Nabi Adam telah tahu cara-cara untuk bercucuk tanam. Baik. Kemudian ada tanya, kenapa mereka jadi tentera? Ada peperangan ke? Okey. Ya, betul Akid. Daripada zaman itulah bermulanya pekerjaan. Dan kenapa jadi tentera? Sebab apabila ada bandar, kemudian jauh dari tempat lain ada bandar yang lain, jauh pula situ ada bandar yang lain, maka mereka mulalah saling berebut makanan, berebut kawasan. Jadi mereka telah menubuhkan tentera-tentera untuk menjadi benteng pertahanan bagi mempertahankan bandar-bandar itu. So situ bermulanya jawatan ataupun pekerjaan sebagai tentera. Ya, betul. Okey. Baik. Selalu cerita setiap kelas. Bukan. Okey. Kalau nak buat hukuman mati macam potong dulu tu kan. Ke dia orang buat depan orang ramai. Betul. Dia buat Aidil. depan orang ramai. Yes, betul. Ada yang kena tembak mati, lepas tu kena gantung mati juga depan orang Baik. Kemudian ada yang tanya, bukan manusia pertama Nabi Adam ke? Ya, betul. Okey. Ya, betul. Manusia yang pertama ialah Nabi Adam, betul? Betul, Cikgu Sokong? Tetapi dalam pembelajaran sejarah ni kalau kita lihat bahawa kita mempelajari bahawa manusia itu adalah bermula daripada zaman Paleolitik. Sebab itu cikgu minta kamu apa? Kamu blendkan, maknanya kamu gabungkan yang mana satukah yang lebih tepat? Adakah orang Paleolitik yang mula dulu ataupun Nabi Adam yang mula dulu? Di sini kamu kena buat sedikit satu kita katakan sebagai kajian, analisa. Cuba berfikir sekejap. Ya ke tidak mana satu ni? Ya, zaman dulu dah ada senjata. Okey? Ya. Ya, confirm. Confirm kita semua adalah cucu cicit Nabi Adam. Yes. Okey. Senjata apa dulu? Kamu tak tahu ke? Sebenarnya tamadun-tamadun ini telah wujud selepas sewaktu zaman Neolitik dan zaman logam. Bila zaman Neolitik dan zaman logam sendiri mereka dah ada buat apa? Dah ada buat pedang. Mereka dah ada buat pisau, dah ada buat kapak. Jadi confirm lah tamadun-tamadun ini mereka dah ada pedang semua. Dah ada pedang. Dia bukan macam korang main polis entry dekat depan rumah dengan kawan-kawan lepas tu main lastik-lastik. Tak. Bukan macam korang. Baik. Kita lihat. So kumpulan artisan. Satu lagi jawatan. Artisan. Artisan ni ialah tukang-tukang seperti tukang kayu, tukang batu, tukang besi. Itu artisan je. So artisan pula mereka kerja apa? Mereka mengukir, mereka menempa besi, kemudian tembikar. Selain itu saudagar dan pedagang-pedagang pula bertukar-tukar barangan yang dihasilkan oleh golongan artisan. Contohnya kan para pedagang akan tukarkan seperti cawan, mangkuk, periuk, dia orang tukar-tukar. Sebab waktu itu mereka dah buat mengukir besi semua. Yes. Menempa besi dan tembikar. Nampak? Itu dia. Apa jadi kalau kita masih guna sistem barter? Sistem barter sebenarnya dia tidak efektif. Kerana sukar untuk mengukur dari sudut unit ukuran. Jadi sukar untuk dibuat sistem barter sebenarnya. Baik. Kita lihat yang kelima. Kita lihat kelima iaitu teknologi. Kita lihat teknologi di mana kalau kita lihat kemahiran dalam bidang teknologi oleh masyarakat tamadun awal telah menghasilkan penciptaan banyak barang.
Maknanya zaman dulu, orang-orang zaman dulu pun dah banyak mencipta barangan dan pelbagai monumen. Okey, pelbagai monumen Dia dapat handphone iPhone serta 12. hasil pertukangan. Hasil ciptaan ini telah memberikan keselesaan kepada masyarakat. Okey. Kalau kita lihat satu bumi ini orang Islam. Okey, Mardia punya soalan. Senanglah. Okey. Kalau satu bumi ini orang Islam, okey, manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia. Okey. Manusia tetap manusia. Jadi tidak. Okey, tak semestinya. Okey. Tahu apa? Okey. Manusia pertama kan Nabi Adam tapi dah pandai bercucuk tanam. Tapi habis tu zaman manusia tak tahu apa tu, mitos or tipu. Okey. Baik. Sebenarnya sebab itu, kalau sekiranya kamu nak menyatakan sesuatu itu tu, contohnya kamu katakan okey Nabi Adam tu Adam, okey. Tak kiralah orang Islam ke orang bukan Islam, semua tahu bahawa manusia yang pertama ialah Adam. Okey. Baik. Kalau katakan Adam memang dia seorang yang nabi dan dah tahu semuanya, dah tahu tentang bagaimana bercucuk tanam apa semua kan. Jadi manusia pada zaman itu, okey, yang mana yang diorang tak tahu yang dikatakan dalam sejarah, dalam buku sejarah ni. Dia kata apa? Manusia tu tak tahu bercucuk tanam. Adakah itu tipu atau mitos? Baik. Sebenarnya itu adalah salah satu lagi teori. Okey, salah satu lagi teori tentang manusia. Jadi, tugas kita ialah berfikir dan membuat kajian. Baca lagi. Itu sebenarnya. Kena ingat bila kamu belajar sejarah, sejarah bukan untuk, okey, nah, ambil ni, kamu faham ini. Nah, ambil ini, kamu faham ini. Bukan. Bukan. Cikgu bagi semua ini untuk kamu faham dan kamu berfikir. Kemudian kamu bertanya. Bila kamu bertanya, maknanya kamu nak faham. Bila kamu nak faham, kamu tak faham lagi. Kamu buat kajian sendiri lagi. Itu sebenarnya. Manusia yang cemerlang ialah manusia yang sentiasa berfikir. Tetapi dunia sekarang ni tak mahu kamu berfikir. Perasan tak? Dunia sekarang ini tak mahu kamu berfikir. Setuju tak? Tahu tak apa bukti manusia sekarang, zaman sekarang tak mahu kamu berfikir? Iaitu, okey, kalau kamu lihat zaman sekarang, okey, kalau kamu perhatikan kita diberikan hiburan televisyen. Kita diberikan game-games, okey, di PUBG, ML semua kan. Sebenarnya Free okey, Fire tak ada. okey, game-game itu dan hiburan-hiburan itu, sebenarnya hiburan-hiburan itu dia tak mahu kamu berfikir. Dia tak mahu kamu berfikir tentang dunia ini. Dia suruh kamu berfikir tentang bagaimana nak berhibur, bagaimana nak seronok, bagaimana nak seronok, bagaimana nak seronok. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya. Okey. Kenapa manusia pertama? Manusia pertama ialah Adam lah. Okey. Manusia pertama ialah Adam lah. Okey. Apa yang susahnya? Kan? Ya, itu sebenarnya. Jadi kita kena percaya yang mana? Okey. Baik. Macam ni Amar. Okey. Macam ni, senang je. Macam ni lah. Okey. Kalau anda menjadi semut, macam cikgu selalu cakap kalau anda menjadi semut, ada 3 ekor semut. Seekor duduk di hujung phone cikgu ni, seekor duduk di tengah ni, seekor duduk di hujung ini. Semut semut. Semut A kata, telefon ni macam mana? Telefon ini berbentuk dia lepir. Okey, lepir dan juga panjang. Kemudian semut B kata apa pula? Oh, telefon bimbit sebenarnya lebar dan luas. Okey, semut C pula kata apa? Oh, sebenarnya telefon ini sebenarnya lepir dan tak ada lubang apa-apa pun. Yes. Baik, cikgu nak tanya, yang mana satu betul? Adakah semut A, semut B atau semut C? Okey. Sebenarnya semuanya betul. Semua betul kecuali tak boleh nampak. Okey. Nampak kecil. Semuanya betul. Tidak ada yang salah. Cuma sudut pandangan yang berbeza. Okey. Jadi di situ kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang salah. Adakah
teori yang dibuat oleh dalam sejarah ini salah? Tidak. Adakah Nabi Adam tu orang yang pertama di bumi? Pun adakah itu salah? Tidak, itu betul. Itu fakta. Jadi yang mana satu? Teruskan kajian. Ya. Jadi itu sebenarnya. Yes. Okey, mohon untuk kamu berfikir. Terbaik. Okey. Baik, kita lihat sini Ya. Kita lihat tamadun Mesopotamia. Okey, daripada segi teknologi, tamadun Mesopotamia terkenal dengan taman tergantung Babylon. Taman tergantung Babylon. Tamadun Mesir Purba terkenal dengan piramid. Okey, piramid dan Sphinx. Manakala nanti cikgu explain Tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro. Jadi yes, penggunaan teknologi dalam pembuatan logam tembaga, gangsa, dan besi pula menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Selain itu penciptaan roda, penciptaan roda pada tamadun Mesopotamia, telah membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk tujuan angkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Ya, baik. Kalau kita lihat, baik, macam tadi ada yang tanya, cikgu, apa yang maksud taman tergantung Babylon tu? Okey, baik, cikgu jawab. Okey, sebenarnya taman tergantung ini sebenarnya adalah dibina oleh seorang raja yang dipanggil Raja Nebuchadnezzar. Raja Nebuchadnezzar ni adalah salah seorang raja yang terkenal dalam tamadun Mesopotamia. Dia membina satu taman yang bertingkat-tingkat. Ya, taman yang bertingkat-tingkat dan dia tinggal di atas kat istana tu. Okey, kat istana kat atas sekali. So, di setiap tingkat tu dia akan tanam pokok-pokok, banyak pokok. Jadi, apabila orang lihat daripada jauh orang lihat bangunan tu kan, orang lihat, uish, nampak taman yang ada ni macam tergantung. Sebab kemungkinan besar bila waktu pagi, pokok-pokok tu menghasilkan kita katakan sebagai kabus. Kabus yang menutupi kat bawah. Menyebabkan nampak taman yang kat atas tu macam tergantung. Tak nampak yang bawah tu. Sebab tu dipanggil taman tergantung. So daripada jauh tu nampak macam macam tergantung. Rupa-rupanya bawah tu ditutupi dengan kabus. Kabus pagi. Jadi itu dipanggil taman tergantung ataupun dalam Inggeris dipanggil hanging garden. Hanging garden. Memang ada ya. Jadi itu. Dah tak ada. Okey, tamadun ini pun dah tak ada dah. Dah tak ada. Ini antara kalau kamu cari hanging garden adalah salah satu keajaiban di ancient ancient punya keistimewaan dan 7 keistimewaan tamadun purba. Ya, okey. Hanging garden. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini organisasi sosial yang ke-6. Okey. Organisasi sosial memang organisasi sosial ni maknanya bentuk susun atur masyarakat. Contoh kalau kita lihat dalam masyarakat Mesir Purba, kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial. Dan kelas sosial ini berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan juga pengaruh. Okey, pada peringkat awal tamadun di Mesir Purba pemerintah ataupun juga Firaun dan juga golongan agama serta golongan bangsawan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam susunan masyarakat. Yes. Okey. So kalau kita lihat, ini dalam Mesir Purba. Okey, kalau kita lihat yang atas sekali adalah ini adalah kita lihat ini adalah Firaun. Okey, pemerintah yang atas sekali. Firaun ni macam raja lah atau sultan. Okey. Kemudian di bawah tu ada pegawai-pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan. Di bawah tu ialah golongan penyalin ataupun juga penulis. Ini golongan-golongan atasan. Rakyat biasa mana? Rakyat biasa di bawah ni. Artisan, yang berkemahiran dan karyawan. Yang ini adalah rakyat. Yang ini rakyat. Yang ini rakyat. Artisan. Ini rakyat lah ni.
Okey, yang artisan, kemahiran dan karyawan serta petani dan buruh itu rakyat. Yang bawah sekali ni apa? Ya, yang bawah sekali ni ialah hamba. Nampak dia ada 3. Okey. Bawah sekali adalah hamba. Jadi dia macam organisasi sekolah, lebih kuranglah macam organisasi sekolah. Golongan saudagar dan artisan berada dalam kelas kedua dan di bawah mereka pula ialah golongan petani dan pekerja yang tidak berkemahiran. Kemudian golongan hamba berada pada paling rendah sekali. Hamba terdiri daripada 2 kumpulan, iaitu hamba perang dan hamba yang akan dijual. Ingat zaman dulu perhambaan ini memang wujud dan hamba-hamba dijual seperti hamba dijual seperti barang. Ya, hamba dijual seperti barang. Sebab dirinya pun bukan dia punya. Dirinya juga adalah tuan dia punya. Dia bukan masalah adil atau tidak adil. Okey. Yes. Ini berlaku. Okey, ini berlaku sehingga kepada zaman Nabi Muhammad SAW pun ada. Okey, perhambaan. Kan kita tahu Bilal bin Rabah adalah seorang hamba. Sehinggalah Saidina Abu Bakar membelinya, menebusnya. Jadi itu sebenarnya. Ya, betul. Baik. So kita lihat agama dan kepercayaan. Okey, ini agama dan kepercayaan orang-orang dulu ya. Kita lihat masyarakat tamadun awal ya mempercayai banyak Tuhan dulu ya. Antara Tuhan yang disembah adalah seperti Tuhan bulan, kemudian Tuhan matahari, Tuhan ibu, Tuhan sungai. So InsyaAllah. Ini pun jadi Tuhan. terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan seperti ada korban binatang, kemudian atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Dan dalam hal ini, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Contohnya di Mesir. Di Mesir, penduduk mempercayai kehidupan selepas kematian. Ini buku daripada lakaran daripada Book of the Dead yang menunjukkan orang yang mati bersama-sama isterinya memerhatikan penimbang keadilan sedang menimbang perlakuannya semasa hidup. Jadi ini sebenarnya adalah kepercayaan. Okey, kepercayaan bahawa ada kehidupan selepas mati. Yes. Okey, ada kehidupan selepas mati. Ini berdasarkan kepada the Book of the Dead. So selepas itu, okey, mereka akan dihukumlah sama ada masuk syurga atau neraka. Almost semua agama, tidak kira zaman dahulu sampai zaman sekarang, mempercayai ada syurga, ada neraka. Semua agama ada. Okey. Baik. Sebelum cikgu teruskan lagi ni, ada yang tanya macam mana diorang nak tahu yang diorang ni layak jadi hamba ke rakyat. Baik. Sebenarnya hamba ni sebenarnya adalah apabila sebuah kerajaan menjajah kawasan yang lain dan kebiasaannya orang-orang masyarakat yang dijajah itu harta mereka akan dirampas dan diri mereka akan dipaksa menjadi hamba. Itu sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya ya. Okey. Baik. Itu contoh bagaimana, salah satu cara bagaimana menjadi hamba. Okey. Betul. Kemudian seterusnya kita lihat ada lagi. Okey, mayat Firaun ada lagi. Okey, Firaun bermula daripada Firaun Ramses. Okey. Firaun Ramses. Okey. Tulisan dan penyimpanan rekod. Kita lihat tulisan. Rupa-rupanya sistem tulisan mula lahir kira-kira 5,000 tahun lalu, 5,000 tahun dulu sistem tulisan, dan penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah. Okey. Kemudian manusia barulah cipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea.
So kelahiran tulisan membolehkan manusia menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka. Tulisan pertama, ingat ni tulisan pertama menggunakan sistem piktograf atau simbol gambar. Inilah dia. Okey. Inilah dia, kalau kita lihat, inilah dia bentuk piktograf dan tulisan kuniform yang digunakan semasa tamadun Mesopotamia. Nampak tak? Okey, tulisan-tulisan itu menggambarkan apa yang mereka lihat, seperti pokok, seperti sungai, seperti peralatan untuk bercucuk tanam. Okey. Jadi kalau ditanya bagaimana orang dulu bercakap, okey, orang dulu-dulu kemungkinan besar bercakap menggunakan bahasa mereka, yang mana tidak ada orang yang tahu diorang guna bahasa apa. Sebabnya daripada zaman dahulu lagi tak ada orang yang hidup daripada zaman dulu sampai sekarang. Tak ada orang yang hidup 4,000 tahun, 5,000 tahun usia dia, tak ada. Jadi tak tahu macam mana cara sebutan dia. Okey, jadi kurang dikenal pasti tentang bahasa yang mereka gunakan. Okey, ini juga satu lagi contoh, okey, iaitu tulisan zaman dinasti Shang, iaitu pada zaman tamadun Huanghe. Zaman dinasti Shang ditulis pada tulang-tulang haiwan ini ada tulisan-tulisan seperti tulisan-tulisan Cina. Ini pada zaman dinasti Shang. Ini menunjukkan bahawa tulisan dan penyimpanan rekod ini dah ada sejak daripada zaman dahulu lagi. Okey, baik. Kemudian zaman dulu juga dah ada kesenian dan kesusasteraan. Dan masyarakat pada zaman tamadun awal dulu melahirkan hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan. Gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Okey. Baik, artis menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan tuhan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Amar Kawi, boleh tak tolong deletekan apa yang kamu send itu? Boleh sila bertanggungjawab ke atas apa yang anda buat. Okey? Okey. Sila bertanggungjawab. Macam mana? Siapa suruh hantar? Anda yang hantar. Anda bertanggungjawab untuk padamkannya. Okey? Okey. Next time, okey, sebab tu cikgu pesan, lain kali buat sesuatu tu berfikir dulu. Berfikir dulu. Apa? Jadilah orang yang bertamadun. Ingat jadilah orang File yang apa cikgu? bertamadun. Tak tahu, cikgu tak tahu. Okey. Okey. Baik, itu Tapi tanggungjawab cikgu dia. check dalam tu mana Okey. boleh. Okey. So itu tanggungjawab Amar, biar Amar yang selesaikan. Cikgu tak tahu, biarkan dia. Alright. Okey, baik. So, apabila penggunaan tembaga meluas, patung-patung dicipta menggunakan tembaga. Okey. So kalau kita lihat ciptaan ukiran pada gelas dengan kehalusan seni, kita lihat di sini. Inilah yang telah dibuat oleh golongan-golongan artisan pada zaman dahulu, iaitu dalam tamadun Mesir. Nampak tak? Ukiran sangat cantik di mana mereka sangat halus. Sangat halus. Nampak tak? Dalam bentuk cawan tu, kalau kita lihat inilah dia. Detail dia punya ukiran dia. Detail dia punya ukiran dia. So itulah kesenian orang-orang zaman dahulu right. Kemudian inilah dia tempat ibadat Hatshepsut, iaitu di Luxor. Okey, yang kita tengok di sini, inilah dia gambaran di mana ukiran mereka, kalau kita lihat licin. Okey, licin, okey, dan kalau kita lihat dia bentuk dia sangat sangat sempurna. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, inilah dia yang dikatakan hasil kesenian pada zaman dahulu. Okey, hakisan, bukan hakisan jadi licin, tidak. Memang telah dilicinkan, namun hakisan menyebabkan berlaku banyak kerosakan pada monumen-monumen ini. Jadi itulah hakikat dia.
Jadi, yes. Jadi, ciri-ciri tamadun awal dunia ini telah memaparkan kita kehebatan pencapaian tamadun-tamadun dalam semua bidang kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya, ini bukan 5 hari, ini berhari-hari. Ya. Jadi hal ini adalah asas kepada pencapaian tertinggi manusia sehingga digelarkan tamadun hebat. Kemajuan pemikiran menyumbang kepada hasil cipta idea dalam kalangan masyarakat untuk membina tamadun yang lebih tinggi. So hasil cipta telah membantu manusia membina kehidupan yang lebih baik, terutamanya dalam membina kehidupan yang lebih baik, terutamanya dalam pembinaan bangunan dan teknologi pertanian. Kewujudan tamadun awal dunia menjadi pencetus inovasi kepada masyarakat pada hari ini. Okey, so ada soalan, Amira tanya, cikgu bukan tak elok ke buat patung orang ke? Okey, memang betul. Betul, memang tak elok. Tapi pada zaman dahulu, pada zaman-zaman di mana tamadun awal dulu, mereka tidak kenal mana satu elok, mana satu tak elok. Okey. Jadi mereka hanya melakarkan, mereka buat apa yang mereka nak buat. Okey, itu sebenarnya. Okey, jadi kalau kita lihat itulah, lain agama, lain caranya. Okey. Jadi kamu harus berfikiran terbuka. Okey, berfikiran terbuka di mana kamu lihat bahawa banyak agama-agama lain yang menggunakan pelbagai patung untuk penyembahan mereka. Harus diingat, kamu tidak ada hak untuk menyatakan pada mereka bahawa mereka salah. No, kamu tak ada hak. Kamu hanya ada hak untuk apa? Hormati pandangan mereka. Hormati agama mereka. Seperti mana mereka menghormati agama kita, kita juga kena hormati agama mereka. Okey, mereka. Itu je. Okey, jadi jangan menganggap bahawa kalau patung tak salah ke kan. No. Okey. Itu kenapa diorang sembah patung itu mungkin kerana mereka berfikir bahawa patung itu akan memberikan kuasa. Okey. Tetapi itu terpulang pada mereka. Itu memang adat istiadat mereka. So kita jangan persoalkan. Kalau kamu nak tahu, kamu baca lagi tentang agama-agama tertentu yang menggunakan pelbagai patung berhala sebagai sembahannya. Okey, baca. Okey, baca. Okey, jadi kalau kita lihat so kita kena faham bahawa kita jangan menganggap kita sentiasa betul, orang lain salah. Tidak. Okey, kadang-kadang cara berfikiran kita yang salah. Okey. Jadi kamu kena faham, hormati orang. Okey, hormati kepercayaan orang, hormati penyembahan orang lain. Okey, pendapat mereka ada pendapat mereka sendiri. Pendapat kita adalah pendapat kita. So jangan kita tegakkan pendapat kita semata-mata kita rasa kita betul. Belum tentu kita betul belum tentu kita betul. Dan kalau kita ni benar-benar orang yang orang yang solat, orang yang orang yang cukup lakukan ibadat semua, adakah kita confirm syurga? Belum tentu belum tentu. Ingat, banyak lagi tanggungjawab lain yang belum tentu kita dapat lakukan. Betul. So paling penting apa? Hormati. Kerana apa? Kita sesama manusia. Hormati. Alright. Baik. Maka dengan itu kalau kita lihat, maka tamatlah tamatlah bab 4 tingkatan 1. Dan kalau kita lihat apa yang kita belajar. Kita belajar tentang dalam bab ini tentang mengenali tamadun, konsep tamadun, iaitu konsep tamadun daripada pandangan Islam dan juga pandangan Barat. Kemudian kita belajar tentang ciri-ciri tamadun awal, pertaniannya, sistem pemerintahannya, pembentukan bandarnya, pengkhususan pekerjaannya, teknologi yang diorang ada, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, serta kesenian dan kesusasteraan. Yes, itu sebenarnya. Ya, silakan. Betul ke yang orang cakap 2021 bumi berputar lebih laju? Okey.
Baik. Secara umumnya, okey, tidak ada, kita kata tidak ada kajian yang menyeluruh lagi. Okey. Tapi teori tu ada. Okey. Ingat, teori tu hipotesis. Hipotesis itu kamu kena buktikan dulu. Kamu kena cari maklumat ya atau tidak. Baca betul-betul. Macam cikgu pernah cakap apa tau? Ingat tak cikgu cakap? Yang mana satu yang lahir dulu? Orang Paleolitik ke Nabi Adam dulu? Nampak tak? This is hypothesis yang mana aku kena cari maklumat ni. Yang mana satu betul Ya, itu cara dia. Sebab kita manusia ada dihadiahkan, dikurniakan akal. So akal tu untuk kita berfikir. Baik, ada yang tanya. Okey. Lani Batrisha tanya, okey cikgu jawab, okey, Firaun tu jahat ke dan kenapa? Tak. Bukan semua Firaun jahat. Firaun ramai. Ada Firaun Ramses, ada Firaun Hosea, ada Firaun Hatshepsut. Banyak Firaun. Hanya beberapa orang saja yang dikenali dalam catatan sejarah sebagai Firaun yang kejam. Manakala Firaun-Firaun lain baik. Contohnya Firaun Hatshepsut. Okey, Firaun Hatshepsut adalah Firaun perempuan yang telah memajukan Mesir menjadi kawasan pertanian. Nampak tak? Firaun Hosea, dia cakap di mana dia telah membina piramid. Jadi Firaun tu adalah raja. Dia Firaun tu raja. So Firaun tu adalah gelaran bagi raja. Okey. Orang dulu Islam ke? Okey, ada yang syiar Islam sampai ke manusia itu, ada yang tidak. Jadi bukan semua orang Islam. Okey. Ingat tu. Ya. Okey, betul ke makin bertambah tahun makin pendek ketinggian manusia? Itu kalau kita lihat daripada segi fizik memang ya. Kerana apa? Kerana sebab manusia ini semakin rendah. Kerana apa? Kerana kita tahu bilangan manusia semakin ramai. Okey, jadi bila bilangan manusia semakin ramai, manusia semakin rendah. Kerana apa? Supaya makanan mencukupi. Dan inilah orang kata apa, kita katakan sebagai keajaiban dunia, di mana manusia ni dia akan dia boleh adjustkan dirinya dengan dunia. Di mana dunia semakin lama semakin kekurangan makanan dan tubuh badan manusia semakin mengecil, dan ini akan memerlukan makanan yang lebih sedikit je. Maknanya makanan yang sedikit. Jadi sebab itu manusia dilahirkan semakin lama semakin rendah. Macam tu. Ya, itu sebenarnya. Baik. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, ada yang tanya tentang kenapa setiap 100 tahun ada virus apa semua. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku di dunia ni adalah salah satu daripada apa tau? Is a circle. Okay, is a satu pusingan. Satu pusingan dunia. Di mana cikgu bagi contoh yang paling kecil dalam ekonomi, dalam ekonomi setiap 10 tahun akan berlaku kemelesetan ekonomi. Dia memang macam tu. Setiap 10 tahun. Bermula pada tahun 1998. Kemudian berlaku krisis ekonomi dunia. Kemudian tahun 2008 berlaku juga krisis ekonomi dunia. Kemudian tahun 2018 juga telah berlaku krisis ekonomi dunia. Maknanya apa? Dalam kitaran ekonomi pun ada. Maknanya nanti 2028 insya-Allah mungkin akan berlaku semula. kenapa So di satu cikgu cakap circle. insya-Allah pula? Sebab ini circle. Tak. Ini semua kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah, bukan kita doakan. Kita kata jika Allah izinkan. Kamu berada dalam kelas ini pun kerana Allah izinkan. Betul tak? Kamu berada di dalam kelas cikgu pun kerana Tuhan izinkan. Siapalah kita? Kita tak ada siapa. Tuhan yang izinkan kita semua ada di sini. Jadi sentiasalah sebut insya-Allah. Kan? Okey, itu sebenarnya. Ya, betul. Vaksin semua kena ambil ke? Ya, okey. Baik, itu yang kita pelajari pada hari ini. Baik, ada soalan lain nak tanya? Silakan.
Okey. Ada soalan lain nak tanya? Umur cikgu berapa? Alamak. Soalan. Tak apa cikgu Okey. tak payah beritahu, tak payah beritahu. Tak payah bagi tahulah. Tak payah bagi tahulah. Okey, tak payah bagi tahu. Kan? PM tepi. Okey. Baik. Cikgu mengajar sekolah mana? Okey, cikgu mengajar sekolah Sri Utama International School di Wangsa Maju. Okey. Wangsa Maju. Yes, sekolah international ya. Ajar sejarah untuk tingkatan 5. Okey. Ya. So Afif tanya, cikgu apa fungsi sistem perparitan dan pembentungan? Sistem perparitan adalah supaya melakukan ataupun melalukan air daripada rumah ke kawasan sungai. Pembentungan adalah sistem pembuangan najis daripada rumah ke kawasan sungai. Jadi itu adalah fungsi sistem perparitan dan pembentungan. Itu sebenarnya fungsi dia. Kalau tidak, tersumbatlah kat rumah kamu. Ya, umur cikgu kan suruh. Okey. Link quiz, okey. Lagu, okey, link download lagu sejarah mana? Oh, okey. Okey. Baik, apa pendapat cikgu abang-abang form 4 bagus ke tak? Pada pendapat cikgu abang form 4 apa ni? Okey, cikgu kenapa Brunei tak sertai Malaysia pada tahun 1963? Okey, sebenarnya pada 1963 Brunei tak join Malaysia kerana ada 2 sebab. Dan sebab itu kamu akan pelajarinya semasa tingkatan 5 nanti. Tingkatan 5 nanti. Yes. Okey, soalan bertubi-tubi. Okey, baik. Seterusnya, mana nak link download lagu sejarah mana? Lagu sejarah yang mana ni? Dia ada 2 ni. Yang mana satu? Yang Bagi dua-dua. bagi dua-dua. Oh, yang mana satu? Cikgu tak tahu ni. Yang mana satu yang korang nak sebenarnya? Okey. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya lagu yang sedih ada ke lagu sedih? Ada lagu sedih. Okey. Baik. Okey, kita akan main satu permainan tetapi bukan quizzes.